Insiden bot karam dalang dibawa masuk parti dikenal pasti. Sambutan tahun baru secara besar-besaran tidak dibenarkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zamri. Berita wilayah hari ini akan melintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Kedah. Tumpuan hari ini Nasihat Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk pengundi di Sarawak berkaitan lepas dalam norma baru di Sabah dan PTPTN pergiat program tabungan anakku sejahtera di Kedah. Perinciannya terus bersama berita wilayah. Dalang dan sindiket yang disyaki terlibat membawa masuk pendatang asing tanpa izin parti melalui perairan Tanjung Balau, Kota Tinggi Johor semalam sudah dikenal pasti. Bagaimanapun, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM masih belum dapat mendedahkan identiti dalang berkenaan. Laporan lanjut kita bersama wartawan Taufik Salimin. Silakan. Baik, terima kasih Nurul di Angkasa Puri. Assalamualaikum. Dan sekarang ini saya masih lagi berada di Tanjung Balau, Kota Tinggi bagi perkembangan, bahkan ada perkembangan semasa operasi hari kedua mencari dan menyelamat mangsa bot karam di Tanjung Balau, Kota Tinggi. Baik, sebentar tadi pada pukul 3 petang, sidang media dikendalikan Timbalan Pengarah Operasi APMM Johor, Kapten Maritim Simon Templer Lotusa mendedahkan polis kini sudah membuka kertas siasatan berhubung tragedi ini. Bagaimanapun, tiada maklumat rasmi yang diperoleh. Semua mangsa yang terselamat diserahkan kepada Jabatan Immigration bagi tindakan selanjutnya. Dan hasil saringan COVID-19 di Pengerang, semua 14 parti atau pendatang asing tanpa izin yang terselamat disahkan negatif. Baik, untuk perkembangan hari kedua pada hari ini, sehingga petang tadi jumlah ataupun bilangan mayat yang dijumpai masih kekal 8 orang, di mana mayat ke-8 ditemui pada pukul 11 pagi tadi dan 7 mayat terawal dijumpai pada pukul 6.45 pagi hingga pukul 10 pagi dan ia melibatkan 6 lelaki dan 2 wanita. Dan sehingga ke hari ini sehingga ke saat ini tiada lagi penemuan baru, memandangkan cuaca juga sudah mula hujan dan operasi buat masa ini direhatkan sementara bagi mengelakkan sebarang risiko. Namun operasi pada hari esok dijangkakan akan menerima penglibatan daripada Tentera Laut Diraja Malaysia yang akan bersama-sama dengan agensi lain seperti APMM, PDRM, Polis Marine untuk mencari baki 17 lagi mangsa yang dilaporkan hilang. Dan kita mengharapkan agar keadaan ataupun cuaca pada hari esok dapat membantu melancarkan misi pada hari yang ketiga esok. Setakat ini juga tiada banyak maklumat terbaru yang dapat dikongsikan kerana semua siasatan dan juga masih lagi sedang berjalan dan pihak APMM sendiri menasihatkan orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi kerana sudah timbul beberapa dakwaan mengenai tragedi bot karam ini. Jadi saya rasa ini sahaja yang dapat saya kongsikan untuk perkembangan hari kedua operasi mencari dan menyelamat mangsa bot karam di perairan Tanjung Balau. Kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Konsulat Jeneral Republik Indonesia KJRI membuka nombor hotline untuk ahli keluarga mendapatkan maklumat mengenai korban bot karam di Tanjung Balau.
Pegawai Hal Ehwal Informasi dan Sosio Budaya KJRI di Johor Bahru, Andita Putri Purnama berkata, KJRI Johor Bahru terus berkoordinasi dengan agensi penguatkuasaan terlibat untuk memantau perkembangan pencarian korban dan proses kenal pasti jenazah. Ahli keluarga yang mahu mengetahui lebih lanjut mengenai kejadian dan mangsa boleh menghubungi 016 7700 378 atau 0177716866. Penganjuran sambutan Tahun Baharu secara besar-besaran tidak dibenarkan. Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin berkata, hanya sambutan Tahun Baru secara kecil-kecilan dan persendirian dibolehkan dengan saranan perlu melakukan ujian kendiri COVID-19. Penganjuran sambutan Tahun Baru secara besar-besaran adalah tidak dibenarkan. Bagi sambutan Tahun Baru dan perayaan Christmas kecil-kecilan secara private ataupun bersama dengan keluarga dan rakan-rakan private event dibenarkan buat masa ini, tetapi ujian pengesanan COVID-19 sebelum menghadiri sambutan tersebut perlu dilakukan. We are not allowing for big New Year's Eve gatherings, for private New Year's Eve gatherings, as well as for private Christmas celebrations. You will need to do a self-test before you go for those events. Dalam sidang media di Parlimen, beliau turut memaklumkan pusat pemberian vaksin mega akan diwujudkan semula bagi mempercepat pemberian dos penggalak. Ia akan dimulakan di kawasan Lembah Kelang terlebih dahulu. 463 kawasan di 5 wilayah air Selangor dijangka akan mengalami gangguan bekalan air tidak berjadual. Ia susulan loji rawatan air LRA Sungai Semenyih dihentikan tugas berikutan pencemaran bau diesel di Sungai Semenyih. Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad Air Selangor, Lina Besari dalam kenyataan menjelaskan ia bagi mengenal pasti punca pencemaran air mentah di sungai berkenaan. Kawasan terlibat 172 kawasan di Petaling, 54 kawasan di Hulu Langat, 194 kawasan di Sabang, 23 kawasan di Putrajaya dan 20 kawasan di Kuala Langat. Pengguna boleh mendapatkan senarai kawasan terjejas menerusi aplikasi Air Selangor. Pelan tindakan kecemasan diaktifkan dengan 81 lori tangki air digerakkan ke kawasan terjejas dan permis kritikal. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sarawak, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ada pesanan kepada pengundi berdaftar. Kita langsung ke studio berita di RTM Kuching untuk bertirainya bersama Nursila Talaha. Assalamualaikum dan salam hormat. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR optimis sasaran 70% keluar mengundi mampu dicapai pada PRU Dun Sarawak ke-12 Sabtu ini. Pengerusinya Dato' Abdul Ghani Saleh berkata walaupun pilihan raya kali ini berlangsung dalam fasa Pelan Pemulihan Negara, sasaran tersebut boleh dicapai dengan peratusan yang lebih baik. Beliau turut menyeru agar semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing tanpa rasa bimbang kerana pihak SPR telah menetapkan SOP yang ketat di setiap pusat mengundi. Saya berharap sangat-sangat kepada semua pengundi-pengundi dapat keluar dan jangan takut. Jangan takut. Kita ada proses ataupun SOP kita yang baik untuk kita menjaga keselamatan dan kelancaran pada hari ini. SPR juga akan menggunakan berus khas untuk mencari dakwat pada jari pengundi yang bergejala sahaja.
Beliau ditemui selepas menjadi tetamu program Sarawak di Hati oleh Sarawak FM di RTM Kuching. Sebanyak 1,866 pusat mengundi biasa yang mempunyai 3,555 saluran akan dibuka Sabtu ini. SPR melantik seramai 46,565 orang petugas untuk mengendalikan proses PRU Dun Sarawak kali ini. Penantian hampir 7 dekad penduduk di Kampung Lubuk Punggur untuk menikmati bekalan air bersih dan terawat berakhir apabila kini mereka berpeluang menikmati keperluan asas itu menerusi projek naik taraf bekalan air luar bandar. Kampung Lubuk Punggur antara 5 buah kampung di zon Pangkur antara daerah Gedong yang terlibat dalam projek bekalan air luar bandar. Semasa merasmikan projek itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, projek dengan kos RM45 juta itu mula dilaksanakan pada tahun 2019. Satu daripada grid daripada Kuching kerana mereka tidak ada projek sumber air. Disebutkan tadi oleh Datuk Nordin, dulu dia gunakan sungai. Dan sungai sekarang ini susah nak diterawat. Jadi kita bekalkan daripada Kuching, kita tingkatkan bekalan sumber di Kuching iaitu di Bengoh Dam dan juga Sarawak Kiri. Airnya terus dihantar ke kawasan Samarahan, Semunjan hinggalah ke Sebuyau dengan satu grid. Jadi ini dapat memberikan air yang bersih dan terawat kepada orang kampung. Tambahnya pembangunan infrastruktur asas di luar bandar seperti bekalan air antara keperluan penduduk. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menambah kebanyakan kawasan di daerah Gedong kini telah menikmati projek bekalan air bersih dan terawat memandangkan projek itu telah bermula sejak 2 tahun lepas. Sementara itu, beberapa penduduk kampung yang ditemui bersyukur kerana dapat menikmati kemudahan yang setaraf dengan masyarakat di bandar. Kita biasa menggunakan air hujan, air sungai. Tapi sekarang dah dirasmikan air bersih. Alhamdulillah untuk generasi yang akan datang lah. Boleh merasa ada nikmat air bersih daripada sebelum ni lah. Alhamdulillah, syukurlah. Dah lama lah kami susah payah di situ ada air. Cik tangki lagi. Teraga kami. Cik teraga ambil resah. Ada air hujan cik makan. Lama-lama tu. Bila air datang kau biarlah rasa hati. Nyaman. Lega rasa hati. Sila aku dengan angkut air apa indah. Lebih 7,000 anggota polis Diraja Malaysia PDRM kontijen Sarawak digerakkan ke lokasi penempatan masing-masing untuk penugasan PRU Dun Sarawak ke-12. Menurut Ketua Jabatan Pengurusan Kontijen Sarawak SAC Gilbert Philip Layang, anggota terlibat termasuk Polis Marin dan Pasukan Gerakan ARM PGA. Bantuan dari Kuching melibatkan lebih 400 anggota ditempatkan sementara sehingga ke Miri digerakkan dalam fasa 1 semalam. Fasa 2 merangkumi seramai 640 anggota pula digerakkan hari ini. Manakala dari kontijen Sabah, 20 anggota tambahan ditempatkan di Ibu Pejabat Polis Lawas. Beliau ditemui selepas taklimat dan pelepasan pergerakan anggota di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, beliau mengingatkan anggota untuk sentiasa menjaga integriti pasukan dalam melaksanakan tanggungjawab. Ini termasuk menguatkuasakan keselamatan dan pematuhan SOP PRU dalam tempoh pandemik COVID-19. Usah leka dan mendengar hasutan pihak luar, fokus membantu tempat kelahiran setelah berjaya dalam pendidikan serta membina kerjaya dalam kehidupan. Itu pesanan seorang pesara guru Cukan Tampang dari Setuan Kecil, Balingan Muka khususnya kepada generasi muda semasa membuat pertimbangan musim pilihan raya ini. Anak lipat kebukai, anak alah cuak kebukai, tengman sang kemenua tempoh bakal pandai bersih diploma, bersih degree PhD-nya. Tolong kabaka kami guna panjai te pandainya. Anak limpah penemu. Anak tak diau je bat dengeri lagi orang ke rumah panjai. Yang ingat ke kami lagi siapa ke ngadu ke kami ke nembiaknya ndak.
Cukan yang telah pencen hampir 20 tahun mahu setiap individu menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi dengan penuh kewarasan demi pembangunan dan kesejahteraan tempat masing-masing. Manakala bagi seorang warga emas yang berusia lebih 90 tahun, Lupom Anak Apik, dia tidak ingat sudah berapa kali dia mengundi. Pada PRU DUN ke-12 ini, Lupom mengundi di Pusat Mengundi Sekolah Kebangsaan Kuala Balingan. Nanti kakak nak ni ya. Mesti nurun ni. Sementara itu bercakap mengenai perubahan yang telah dirasai menerusi pentadbiran kerajaan negeri sebelum ini, Tuai Rumah Simon Ngabong yang berasal dari Sakak Betong tidak menafikan banyak pembangunan berjaya dilakukan di kawasan penempatan pesisir Setuan. Nanyalah bakal jalai namanya jalai tebing tasiak kitanya dah baik dah bisik mansang subah aku datai dituk lia ngena perahu terubah datai dituk bakal tai jalai bukai jembatan meh kerajaan negeri bakal deto benung deto pembedak kita pembedak benung agak berjalai pembuat rumah kami tu depan belakang kami dah bisa jalai sempit ada cukup untuk parkir. Manakala bagi tuai rumah Latif Unting pula, mana-mana parti atau calon yang bakal dipilih menjadi kerajaan Sarawak selepas ini harus memberi fokus membantu serta membangunkan kawasan mereka itu. Siapa yang ada perintah, kami minta segi ngemansang ke kami di Setuan itu. Sebenarnya penting buat kami. Ke kami ke berkebun, penting buat kami. Ada tidak perintah tu, siapa-siapa yang ada perintah, kami segi minta bantu perintah. DUN Balingan menyaksikan pertembungan 3 penjuru di antara penyandang kerusi calon GPS Abdul Yaakob Arbi, calon PKR Abdul Jalil Bujang dan calon PSB Yusuf Abdul Rahman. Majlis Seni Sarawak MSS yakin industri kreatif di negeri ini mampu berdaya saing dan berada pada tahap yang unggul pada masa akan datang. Ketua Pegawai Eksekutif MSS Syakawi Amit berkata ini dapat dilihat melalui karya-karya bermutu yang dihasilkan dan diterbitkan para penggiat seni menerusi seni virtual. Pameran seni virtual diadakan secara hybrid sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Di situlah kita melihat bahawa kita akan menjadi kukuh pada masa hadapan. Kita menjadi utuh supaya keunggulan yang diterbitkan, dilahirkan oleh para penggiat itu menjadi suatu yang bernilai. Beliau menjadi tetamu program Randau di RTM Kuching. Tambah Syakawi, MSS membuka banyak peluang kepada penggiat seni menerbitkan karya mereka melalui media sosial. Kompleks Dewan Undangan Negeri Dun Lama dijadikan sebagai pusat mempromosikan kebudayaan. Sementara itu, Pengarah Finas Borneo Muhammad Rizal Muhammad Yunus berkata industri kreatif di Sarawak perlu dikekalkan menjadi satu tarikan pelancongan Sarawak. Beliau menjadi tetamu program Randau di RTM Kuching. Sekian perkembangan berita dari Sarawak. Patuhi prosedur operasi standard sepanjang Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 ini. #KamiMilih yang sahih di Berita RTM. Baik saudara, sebelum kita ke perkembangan seterusnya dari Sabah, kita dapatkan dahulu makluman cuaca semasa bersama Pegawai Meteorologi Atikah Masya. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Taufan Rai masih lagi dicerap berada di sekitar bahagian timur Filipina dan ianya kini bergerak ke arah barat dengan kelajuan kira-kira 25 km per jam. Ribut taufan ini juga masih lagi memberikan kesan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora, terutamanya melibatkan kawasan perairan Laut Cina Selatan, juga di sekitar bahagian perairan pantai barat dan juga timur negeri Sabah. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora. Kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 18 Disember ini. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perairan dan juga perkapalan.
termasuklah bot-bot kecil. Baik, selain itu, turut disyerap ketika ini terdapat sistem bertekanan rendah melibatkan kawasan timur semenanjung Malaysia, di mana sistem bertekanan rendah ini dijangka akan bergerak merentasi bahagian timur dan juga utara semenanjung dan sekaligus masih lagi boleh memberikan kesan keadaan hujan lebat berterusan di kawasan yang terbabit. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah menaik taraf amaran cuaca peringkat waspada ke peringkat jingga bagi negeri Kelantan dan juga Terengganu, manakala bagi negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, utara negeri Perak juga melibatkan daerah Cameron Highland, Lipis dan juga Jerantut negeri Pahang ini pula masih lagi dikekalkan pada amaran cuaca peringkat waspada, di mana keadaan hujan lebat berterusan masih lagi berpotensi untuk berlaku sehingga ke hari esok. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat masih lagi diminta untuk berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Baik, menerusi paparan imej gemar radar semasa pula, perhatikan keadaan hujan lebat masih lagi sedang berlaku melibatkan bahagian timur semenanjung, juga di sekitar bahagian utara, turut melibatkan bahagian pedalaman negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga negeri Johor, yang mana keadaan hujan lebat ini dijangka akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, buat masa ini tiada hujan dicerap di kebanyakan bahagian kedua-dua buah negeri terbabit, kecuali melibatkan bahagian barat negeri Sarawak, mana keadaan hujan lebat beserta petir yang berlaku di sekitar bahagian barat negeri Sarawak ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ikuti pula Lintas langsung dari negeri di bawah payu. Antara fokusnya, laporan mengenai pelantikan 7 hakim keamanan dan pesta regata lepa dalam norma baharu. Terus bersama Inisia Dolos di Kota Kinabalu. Baik Nurul, 7 hakim keamanan JP yang baru dilantik telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Hakim Sabah Tuan Ismail Ibrahim di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu. Mereka yang dilantik sebagai JP adalah Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU, Jabatan Perdana Menteri JPM, Datuk Ruji Ubi, Datuk Su Chung Ye, Syamsul Osman, Zalaha Ahmad, Peter Lee Kong Chung, Lo Su Fui dan Tan Sri Sukarti Wakiman. InsyaAllah seperti yang diterangkan tadi, saya akan memberikan perkhidmatan yang terbaik khususnya untuk negeri Sabah dan juga khususnya untuk negara. Turut hadir Presiden Majlis Jaksa Pendamai Sabah Majabs, Datuk Seri Panglima Dr. Clarence Bongkus Malakun, Datuk Mariati Robert, Datuk Francis Yap, Datuk Vincent Shah, Datuk Steven Sondoh, Brigadier Jeneral Alhambra Tun Juhar dan Datuk Richard Chua. Majabs mempunyai kira-kira 300 ahli JP Sabah sejak tahun 1991.
Pindaan rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Persekutuan berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 yang diluluskan Dewan Rakyat baru-baru ini terus mendapat reaksi positif rakyat termasuk golongan akademik. Pindaan berkenaan memperlihatkan keprihatinan Kerajaan Persekutuan terhadap tuntutan Sabah dan Sarawak yang termaktub dalam perjanjian berkenaan. Pensyarah Kanan Politik Ekonomi Universiti Teknologi Mara UiTM Sabah Dr. Firdausi Sufian berkata, ini satu kejayaan kepada ahli-ahli politik sebagai rakan sekutu dengan kerajaan pusat dalam memperjuangkan hak Sabah Sarawak menerusi Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Ini sebagai titik tolak untuk melihat fungsi-fungsi kerajaan negeri. Mana-mana fungsi kan yang sekarang ni berada di kerajaan persekutuan itu mungkin boleh disentralisasikan ke kerajaan negeri. Pada Selasa, Dewan Rakyat sebulat suara meluluskan pindaan Perlembagaan Persekutuan mengenai kedudukan Sabah dan Sarawak dengan Tanah Melayu melalui sokongan majoriti. Pada ketika ini sedang berlangsung persediaan sambutan Pesta Regata Lepa di daerah Semporna. Berbeza dengan penganjuran terdahulu, sambutan kini berlangsung dalam norma baharu. Wartawan Sarifah Munazra Sarip yang berada di lokasi ada laporannya. Sarifah, silakan. Baik, terima kasih Ann di studio Kota Kinabalu. Saudara, ketika ini saya berada di Dewan Masyarakat Daerah Semporna sempena dengan persiapan terakhir sambutan Pesta Regata Lepa bagi tahun 2021 yang diadakan secara norma baharu. Dan walaupun sambutan kali ini tidak semeriah seperti tahun-tahun sebelumnya memandangkan kita masih berdepan pandemik COVID-19, namun usaha Persatuan Kebudayaan Kesenian Bajau Semporna untuk meraihkan perayaan ini tetap dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Kerajaan dan juga beberapa agensi. Dan ketika ini kami sedang meninjau sendiri persiapan terakhir untuk pada malam ini diadakan Majlis Sangom Sambulayang yang akan bermula pada pukul 7 malam di mana kehadiran tetamu-tetamu jemputan serta juga perayaan dan juga persembahan-persembahan hiburan. Dan di belakang saya ini merupakan pameran iaitu Pelamin Masyarakat Bajau Semporna yang mana ianya menjadi satu kemastian selain daripada sambulayang setiap kali perayaan Pesta Regata Lepa diadakan. Dan esok malam majlis ataupun majlis malam Lami-Lami Regata Lepa 2021 akan diadakan dengan kehadiran beberapa artis tempatan untuk memeriahkan sambutan Pesta Regata Lepa untuk tahun ini. Dan pada 18 Disember juga acara kemuncak sambutan Pesta Regata Lepa 2021 di daerah Semporna ini akan berlangsung iaitu pameran Lepa Cantik 2021 yang mana pelbagai acara sukan laut akan diadakan, antaranya pertandingan menyelam, pertandingan kayak lepa, persembahan igal dan juga pelbagai acara laut. Dan sebenarnya pada 18 Disember acara menarik seperti pelepasan sambulayang dari dataran daerah Semporna ini akan dilepaskan ke Pulau Mabul sebagai satu simbolik untuk meraihkan Pesta Regata Lepa yang diadakan secara norma baharu. Jadi apapun, walaupun perayaan kali ini tidaklah semeriah seperti tahun sebelumnya, apa yang kita harapkan semoga kepada anda yang ingin datang ke Dewan Masyarakat Daerah Semporna ini pastikan pematuhan prosedur operasi standard tetap dipatuhi. Sampurna Kalasahan kembali bersama dengan Ann di studio Kota Kinabalu. Silakan Ann. Dari aspirasi 100 hari pelancaran keluarga Malaysia, Sabah FM turun padam menyantuni masyarakat di kawasan Lumah dan Beaufort. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR ini antaranya demo masakan tradisional, gotong royong, bantuan bakul makanan serta melepaskan 400 ekor anak ikan tilapia. Bertempat di Kampung Suasa dan Kampung Nabahan, program ini juga membolehkan penyampai radio Sabah FM bertemu pendengar secara bersemuka. Melihat pelbagai masakan tradisi orang-orang kampung dari pelbagai bangsa dan etnik. Ini pun salah satu program Malaysia. Orang hanya tahu DJ ni hanya berada dalam konti, dan tidak pernah keluar. Orang hanya kenal DJ ni sebagai orang yang hanya penyampai radio dan hanya berada di dalam konti lah. Dengan ada program ini, at least
orang kenal DJ kita dan kita membawa juga konti keluar daripada biasalah. Di sini kami tunjukkan, buktikan keprihatinan dan juga kita nak tunjukkan itu yang kita nak tunjukkan semangat keluarga Malaysia yang seharusnya ada, dan Sabah sudah semestinya contoh yang terbaik untuk dijadikan role model. Pengisian di radio seperti dari dapur DJ dan warna-warni sempena 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia RTM Sabah. Saya sebenarnya sangat bangga sebab saya dapat masak makanan yang memang tradisional punya masakan. Lepas itu saya kasih kenal-kenal dengan orang. Lepas itu dalam masa yang sama saya berkenalan dengan etnik-etnik lain macam Kadayan punya etnik, Murut, lepas itu Dusun Tatana pun ada juga. Jadi kita buat masakan etnik semua suku-suku, ya suku Kadazan, Bisaya, Dusun Tatana, Murut, Kedayan. Kami bawa ikan karuk, masak kunyit, ikan hiu, masak dinawar, sayur jantung pisang, masak ikan masin, batang pisang sambal. Kakak masak daging masak kunyit payau, sama hampap ikan sungai. Kanan suku kaum Kedayan. Baguslah, suku kaum sini ada ramai. Bolehlah bergabung. Melambangkan keharmonian etnik suku kaum itu menjadi satu kekuatan kepada kita sebagai rakyat di Sabah dan juga di Malaysia, karena dengan adanya kemurnian dan juga perpaduan itu kita menjaminkan negara kita bersatu padu, hidup dengan harmoni dan juga mendapat kata sepakat juga aktiviti dan juga penjanaan ekonomi. Apa yang pasti, program CSR Sabah FM ini pasti menjadi kenangan buat masyarakat yang berkesempatan beramah mesra dan berkenalan dengan penyampai radio. Jangan lupa mendengar penyampai Sabah FM setiap hari di radio atau layari RTM Klik. Laporan Sri Olivia Chong, Berita RTM. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk kali ini. Teruskan kesetiaan anda bersama Berita Wilayah untuk berita sahih dan terkini. Kembali bersama Nurul. Silakan Nurul. Terima kasih Anne di atas perkembangan itu. Berita Wilayah akan kembali seketika nanti. Kerajaan Negeri Perak menyediakan bantuan pemulihan berbentuk kewangan selepas bencana secara sekali bayar. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata bantuan disalurkan dengan kadar maksimum sehingga RM3,000 bergantung tahap kerosakan sesebuah kediaman. Jelas beliau, inisiatif tersebut bukan untuk membayar ganti rugi kerosakan dan kerugian yang dialaminya, sebaliknya untuk meringankan beban mangsa terlibat. Bantuan pemulihan berbentuk keuangan selepas bencana bertujuan untuk membantu meringankan beban kepada mangsa dan kadar yang layak dipertimbangkan bergantung kepada tahap kerosakan sesebuah kediaman selain bantuan pakaian sekolah, keperluan barangan dapur dan bantuan keluarga mengikut bilangan isi rumah dengan kadar maksimum keseluruhan bantuan RM3,000. Beliau berkata demikian dalam sidang Dewan Undangan Negeri Perak di Ipoh. Kerajaan negeri turut memberi khidmat kaunseling dan psikologi sebagai bantuan sokongan emosi mangsa bencana untuk meneruskan kehidupan selepas bencana. Kerajaan Perak memperuntukkan RM600,000 bagi melaksanakan program tuisyen percuma secara dalam talian Smart G Tuition. Inisiatif di bawah tuisyen Cikgu Sarani itu langkah kerajaan negeri membantu pelajar tercicir dalam pendidikan ketika pandemik COVID-19. Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Sumber Manusia Perak, Ahmad Saidi Muhammad Daud berkata sebagai permulaan program berkenaan akan memanfaatkan 6,000 murid di negeri itu. Antara lain, usaha tersebut juga bertujuan mengubah istilah The Lost Generation kepada The Smart Generation. Dan tadi The Lost Generation kepada The Smart
generation di mana ianya sudah pasti akan memberikan manfaat kepada 6,000 pelajar secara keseluruhannya di negeri Perak, khususnya kepada pelajar-pelajar yang mana ketinggalan dan mempunyai prestasi akademik yang kurang memberangsangkan. Beliau berkata demikian ketika sesi pergulungan persidangan Dewan Undangan Negeri Perak. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang merekodkan kutipan bayaran saman berjumlah RM176,478 sejak pelaksanaan tawaran diskaun 80% saman trafik bermula Khamis lalu hingga Selasa lepas. Pengarah JPJ Pulau Pinang, Adnan Mat Isa berkata, kesalahan melalui sistem keselamatan kesedaran automatik awas merupakan bayaran kesalahan kompaun paling tinggi diterima. Setakat ini, pembayaran kompaun melibatkan kenderaan syarikat lebih banyak diterima berbanding individu sepanjang tempoh tawaran diskaun dilaksanakan. Kenderaan yang banyak, kadang-kadang saman yang ada kumpul-kumpul tu kan, kadang ada lebih daripada 15 pun ada, 20 pun ada. Jadi dia datang bayar lah. So bila bayar pun keuntungan dia dapat lah. Berdasarkan kepada diskaun yang diberikan. Kaunter pembayaran saman, pembaruan cukai jalan serta semua urusan transaksi JPJ Pulau Pinang dibuka sepanjang hari termasuk hujung minggu bermula 9 pagi hingga 5 petang sehingga 31 Disember ini. Beliau ditemui di Ibu Pejabat JPJ Negeri di Seberang Jaya. Baik, kita dapatkan pula perkembangan semasa berita dari Kedah langsung ke studio berita di Alostar bersama Nur Izzati Cik Ani. Silakan Izzati. Terima kasih Nurul di Angkasa Puri. Sambutan Hari Orang Kurang Upaya OKU diharap dapat menginspirasikan sebuah komuniti OKU keluarga Malaysia yang lebih berkredibiliti dalam menyumbang kepada kejayaan Pelan Pemulihan Negara. Titah Raja Pemuda Kedah, Cik Puan Zahida Muhammad Arif, usaha-usaha yang dijalankan kerajaan negeri dalam pembangunan golongan OKU di negeri ini seperti kempen pendaftaran OKU oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat patut disokong. Usaha tersebut membantu kerajaan merancang dan melaksanakan program-program pembangunan kerjaya, perlindungan dan kebajikan bagi menjamin kesejahteraan golongan OKU. Raja Puan Muda Kedah merasmikan sambutan Hari OKU peringkat negeri Kedah. Bertemakan kepimpinan dan penyertaan OKU menuju endemik COVID-19, majlis berlangsung di Taman Sinar Harapan Jitra. Titah baginda lagi, usaha membantu golongan OKU bukan hanya terletak pada kerajaan, malah pertubuhan sukarela, masyarakat dan syarikat korporat. Turut berangkat Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Sultan Salehuddin. Susulan laporan kami minggu lalu, kerja-kerja menaik taraf sistem saliran di Jalan Changlun Kodiang, Felda Batu Lapan Changlun yang terputus hubungan hampir 3 bulan, giat dilaksanakan Jabatan Kerja Raya JKR. Projek tersebut dijangka siap hujung Disember ini. Laporan lanjut bersama wartawan Nur Hidayah Anwar. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Bekalan Air dan Sumber dan Tenaga Datuk Suraya Yaakob berkata ia antara projek di daerah Kubang Pasu yang dilaksanakan bagi mengurangkan risiko banjir. Semua jabatan berusahalah untuk memastikan semua bencana yang berlaku dapat kita selesaikan. Dia ada macam-macam pelbagai solution. Ada yang mengenai infrastruktur yang perlu diperbaiki, ada infrastruktur yang perlu dinaik taraf, ada infrastruktur baru perlu dibina. Jadi semuanya perlukan masa untuk perancangan. Projek kecemasan tersebut yang bernilai kira-kira RM150,000 turut melibatkan kerja-kerja pemasangan penampan banjir di tebing saliran yang terhakis. Menurut JKR, pelaksanaannya agak perlahan sebelum ini berikutan ketiadaan stok bahan binaan oleh pembekal.
Pusat Khidmat Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kayu Hitam turut menyumbang bantuan bagi menampung jalan alternatif yang rosak sementara projek tersebut siap. Alhamdulillah, kita berterima kasihlah pihak JKR dan juga kerajaan negeri yang telah berusaha untuk mempercepatkan kita punya jalan yang bermasalah tu. Dan terima kasih kepada Yang Berhormat YB Suraya dan juga YB Halimatun. Baik, bukan sahaja memanfaatkan lebih 1,000 pengguna laluan harian di kawasan jalan yang dinaik taraf pembentungannya itu. Namun apabila siapnya projek ini kelak, ia juga memberikan imej yang baik bagi kawasan ini yang memang sudah terkenal sebagai kawasan pelancongan baru, iaitu di belakang saya ini adalah Bukit Telefon yang telah menerima ribuan kedatangan pengunjung sejak lebih 2 bulan yang lalu. Nur Hidayah Anwar, RTM. Program Tabungan Anakku Sejahtera dengan kerjasama Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN dipergiat di seluruh daerah di Kedah dengan menyasarkan masyarakat luar bandar. Pengurus Besar PTPTN Kedah, Fauzi Azli Saleh berkata, program yang terbuka kepada setiap bayi yang lahir di Kedah dengan peruntukan RM1 itu melibatkan kerjasama Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK dan Pengulu. Beliau berharap program tabungan RM100 secara one-off yang menyasarkan 10,000 bayi itu diteruskan pada tahun hadapan. Harapan kami adalah supaya rakyat negeri Kedah yang mempunyai anak kelahiran pada tahun ini 2021 bermula daripada Januari sampailah Disember yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, cepat-cepatlah memohon. Banyak membantu rakyat dari segi ekonomi, dari segi bantuan-bantuan yang ada disediakan. Dapat tahu mana pada program ni ada? Ya. Dapat tahu daripada mana ada? Dari bapa saudara lah. Bapa saudara beritahu program ni. Ini untuk simpanan anak? Ya, untuk simpanan anak. Anak yang sulung? Anak yang ke-5. Program macam ni kan dia membantu juga lah, walaupun dia bayar secara one-off 100 tapi membantu untuk masa depan anak-anak lah untuk PTPTN. Kalau untuk orang kampung kena attach deposit ke rumah lah untuk bagi tahu. Sebab dia tak ada akses ke internet macam sekarang. Radio Malaysia Kedah FM komited mentransformasi pelbagai program termasuk menyediakan program baharu pada tahun hadapan bagi memastikan aspirasi keluarga Malaysia diperluaskan. Pengarah penyiaran Kedah, Syarimah Abu Bakar berkata, selain untuk pemahaman pendengar, kaki tangan turut disaran mengukuhkan kesefahaman dan kerjasama. Katanya, suasana harmoni keluarga Malaysia akan terus diamalkan. Kami di ATM Kedah akan turut serta menyahut seruan dan menyebar luas mengenai aspirasi keluarga Malaysia, iaitu mengenai persamaan dan perbezaan antara seluruh masyarakat. Kedah FM menyasarkan 1 juta pendengarnya pada suku pertama tahun hadapan. Jumlah pendengar stesen radio di utara tanah air ini meningkat 641,000 seminggu daripada 575,000 seminggu pada April lalu. Beliau berkata demikian pada perhimpunan bulanan Jabatan Penyiaran Kedah sambutan meraihkan kaki tangan dan majlis perpisahan kaki tangan. Semua sahabat-sahabat di bilik berita, selamat all the best. Buat kerja elok, kerja dengan amanah. Ingat, jangan buat apa-apa yang menyalahi peraturan. Isi apa saja yang kita buat tu, kerja kita adalah satu ibadah demi Allah.
Eva dan Ali berkhidmat selama 2 tahun 6 bulan di Jabatan Penyiaran Kedah sebelum bertukar ke unit kandungan dan kreatif bahagian pembangunan strategik di Angkasa Puri. Sekian laporan dari Kedah. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Nur Izzati di atas perkembangan itu. Seorang lelaki dipercayai terlibat kes melarikan dan melakukan amang seksual terhadap seorang kanak-kanak perempuan berumur 7 tahun di Johor Bahru Kelmarin ditahan. Suspek berumur 36 tahun itu diberkas di Yung Peng petang semalam. Suspek melarikan kanak-kanak tersebut di kawasan Taman Teratai Kangar Pulai kira-kira 5.30 petang sebelum dibawa ke kawasan Setulang Laut. Menurut Ketua Polis Negeri Dato' Ayub Khan Maidin PC, suspek turut menyamun seorang lelaki OKU di lokasi berkenaan. Suspek kemudiannya mengarahkan lelaki OKU berkenaan merakam kejadian amang seksual yang dilakukan suspek terhadap kanak-kanak tersebut sebelum ditinggalkan di tepi jalan. Mangsa ditemui orang awam berhampiran kedai makan di Kangar Pulai dalam keadaan trauma. Suspek diraman sehingga Isnin ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 392 dan 363 Kanun Keseksaan serta Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017. Banjir besar yang pernah melanda daerah Kota Tinggi Johor pada 2006 dan awal tahun ini menyaksikan kerajaan negeri menerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah melakukan beberapa penyelenggaraan. Ia bertujuan mengelak banjir buruk pada musim tengkujuh kali ini. Wartawan Anas Maknur ada laporan kesiapsiagaan daerah Kota Tinggi berdepan kemungkinan banjir. Tahun 2006 menyaksikan bandar Kota Tinggi lumpuh selepas ditenggelami banjir. Selain laluan yang menghubungkan ke daerah lain terputus. Tragedi sama berulang pada Januari tahun ini dengan lebih 2,000 penduduk terjejas dipindahkan ke 23 pusat pemindahan sementara. Manakala 13 laluan utama terputus hubungan. Pelbagai usaha dijalankan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah bagi mengelak bencana sama berulang. Pengurusinya, Datin Paduka Hazlina Jalil memaklumkan semua agensi terutama Jabatan Pengairan dan Saliran telah menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan di lokasi yang sering kali banjir. Antaranya sistem saliran di Sungai Jamrud, Sungai Sepang, Kampung Sungai Mas dan Sungai Lalang, selain Kampung Kapal Lama dan Sungai Lepau. Di samping itu juga saya dimaklumkan pihak JPS juga telah membina tebing ataupun tembok di Kampung Tanjung Buai dan mereka juga telah membina pam-pam barulah di beberapa lokasi bagi memastikan saliran sungai itu dapat berfungsi dengan baiknya. Projek Tempatan Banjir Sungai Pemandi bernilai kira-kira RM42 juta dijangka siap pada 2023. Ia bakal mengurangkan risiko banjir di kawasan sekitar. Dan di samping itu juga pihak JPS telah melantik perunding bagi pelan pengurusan lembangan Sungai Johor dan juga Sungai Sedili, dan saya dimaklumkan bahawa insya-Allah tahun depan pelan tersebut akan siap, dan pihak JPS juga sedang melaksanakan pengurusan saliran mesra alam di Pengerang juga bagi mengurangkan risiko banjir di kawasan tersebut. Kerajaan membelanjakan kira-kira RM30 juta bagi proses baik pulih kerosakan infrastruktur semasa banjir Januari lalu, manakala RM6 juta kerosakan dialami penduduk terjejas. Tahun 2006 dan pada awal Januari lalu menyaksikan daerah Kota Tinggi, terutamanya pusat bandar Kota Tinggi, lumpuh sepenuhnya apabila ditenggelami air dan beberapa jalan utama terpaksa ditutup untuk semua jenis kenderaan. Namun beberapa usaha yang dijalankan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah sejak awal tahun
seperti mendalamkan dan membersihkan sistem saliran dijangka dapat mengurangkan risiko berlakunya banjir lebih teruk pada kali ini. Selain projek jangka panjang yang sedang berjalan melibatkan tebatan banjir di Sungai Pemandi yang dijangka siap pada 2023, diharap dapat mengurangkan lagi banjir yang pernah berlaku di daerah Kota Tinggi. Anas Matnor, Berita RTM. Penganjuran Seremban Licious Art and Music Show 2021 diharap menjadi platform mempromosikan makanan, budaya dan seni Negeri Sembilan. Menurut Pengarah Pembangunan Masyarakat dan Pelancongan Majlis Bandaraya Seremban MBS Azura Abu Hassan, program Julung Kali diadakan itu juga bertujuan mengajak orang ramai melihat himpunan seni lukisan kartunis tempatan di Lorong Seni Seremban serta merasai keenakan masakan Negeri Sembilan. Kehadiran khususnya daripada warga daerah Seremban untuk sama-sama kita memeriahkan program yang akan diadakan pada 18 hingga 19 Disember ini untuk kita merancangkan lagi aktiviti pelancongan terutama dari segi kebudayaan dan seni khususnya di daerah Seremban. Program akan berlangsung di Benteng Walk Seremban. Rakaman tular melibatkan seorang pelajar di belasah sekumpulan pelajar lain di Tanah Merah, Kelantan bukan kejadian baru. Ketua Polis Negeri Datuk Syafiqin Mahmat berkata kejadian itu berlaku tahun lepas dan kes tersebut telah selesai. Clarify, semalam viral video buli yang dikatakan berlaku di Tanah Merah. Dah ada So saya dah prepare jawapan tadi, maknanya kes tu kes tahun 2020 dan kes tu telah pun selesai dan ditangkap dan suspek-suspek itu pun telah pun dituduh mahkamah. Menurut beliau, gambar dan rakaman berkenaan kembali tular susulan insiden buli melibatkan sebuah sekolah berasrama penuh yang menjadi perbincangan sejak Jumaat lalu. Setakat ini, Polis Kelantan masih belum menerima sebarang aduan mengenai kejadian buli di negeri itu untuk tahun ini. Beliau berkata demikian di Batruk. Sementara itu, Kerajaan Negeri Pahang sedang menunggu laporan penuh pihak berkuasa mengenai kejadian buli di sekolah di negeri itu sebelum mengambil tindakan sewajarnya. Semalam, Ketua Polis Pahang, Datuk Ramli Muhammad Yusof memaklumkan kebanyakannya sebanyak 13 kes laporan kes buli dan pergaduhan termasuk melakukan kekerasan melibatkan 68 pelajar sekolah di negeri itu. Dan insyaAllah tindakan yang selanjutnya akan diambil. Semualah yang terlibat. Dia nak siasat, tak boleh siasat separuh-separuh. Kena siasat pembuli, yang kena buli, warden, cikgu. Semualah kena siasat. Baru kita dapat result yang ni. Ya, baru dapat keputusan yang betul. Kita tak nak buat keputusan. Sebab tu kita minta siasat, kena tanya sebab apa. Kita kena tanya. Sebab apa berlaku buli tu mesti ada sebab dia. Ya. Okey. Tunggulah. Beliau memaklumkan demikian di Kuantan. Sebuah loji jana kuasa tenaga boleh diperbaharui biojisim akan dibina di tanah perindustrian Teluk Kalung, Kemaman, Terengganu. Ia mampu menghasilkan kapasiti ekspor tenaga elektrik 10 megawatt kepada Tenaga Nasional Berhad TNB. Pengarah Eksekutif BTM Resources Berhad, Bo Tin Choi berkata, 150 juta ringgit dilaburkan untuk tanah perindustrian seluas 8 hektar di kawasan perindustrian itu. Pembinaannya dijangka bermula 23 Januari 2023 dengan menawarkan 400 peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Apabila beroperasi kelak, loji kuasa biojisim itu mampu menjana 80 gigawatt per jam tenaga elektrik bersih setahun. Sekaligus membantu menetralkan 57,000 tan pelepasan karbon dioksida setahun. One in Malaysia is using wood waste. There are low-skilled people who are using for 2 megawatt. Alright, but ours is 10 megawatt. We are able to do it in Terengganu because we have the resources, we have our existing core business that produces wood waste.
So we have got the source of the fuel as well in here. And that is the main reason why we do it. Revolusi Industri 4.0 beri impak ketara terhadap sektor pertanian. Peluang pekerjaan lebih ideal terbuka luas untuk golongan muda terlibat secara langsung dalam teknologi terkini. Pengendali atau pilot drone antara prospek kerjaya yang boleh diceburi anak muda. Selain menawarkan pulangan gaji lumayan, skop kerja juga menyeronokkan. Di Arau Perlis, drone digunakan bagi memudahkan serta mempercepatkan kerja pesawah menyembur baja dan racun perosak. Jika kaedah konvensional memakan masa 4 jam, namun dengan penggunaan drone 1 hektar bedang hanya sekitar 15 minit sahaja untuk kerja-kerja tersebut. Peralatan agroteknologi ini sekaligus membantu mengatasi krisis tenaga kerja yang sebelum ini bergantung kepada buruh luar. Kosnya juga lebih murah, perkhidmatan dibayar RM15 bagi 1 ekar jika menggunakan drone. Mula drone ni, lah ni kita tengok pun drone pun dah makin banyak. Tuan tanah yang bendang 50 kalung ke 1 kalung pun mereka dah mula beli dah sendiri. Kira kos kalau kita kata kita upah orang pun harga dia berbaloi lah kalau kita beli drone ni. Kalau kita tengok ni lah ni pusat drone pun dah makin ramai ni. Makin ramai kalau kita boleh buat untuk buka servis sendiri amat berbaloi lah. Kos dia kita kata drone pun kalau kita tukar sepasang kipas pun dah RM90. Kalau kita boleh ni kita beli sendiri, kita beli pasang sendiri, dia amat murah lagi lah. Jimat kos kita. Analisis saya daripada saya, pengalaman saya, okey. Saya ingat ke depan ni kemungkinan semua akan menggunakan drone. Akan lagi luas. Sebab apa? Tenaga pekerja memang dah tak terhad dah. Memang lapis muda tak mau dah duduk turun mendang, jadi menggunakan drone dia. Ke depan lah. Setakatlah berbaloi lah dengan gaji kita lah ni. Sebab apa? Kita selalunya dulu kita mengupahkan orang. Lah ni kita yang buat sendiri. Bendang kita jadi kita buat sendiri. Kalau bendang sikit-sikit tu memanglah rasa. Laporan itu mengakhiri berita wilayah edisi 16 Disember 2021. Keluarga Malaysia terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua. Yang sahih di berita RTM. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum dan salam hormat.